Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita hari ini, hari Isnin, 15 hari bulan 11, hari Isnin, Pendidikan Islam tahun 4. Baiklah, hari ini kita akan mengulang kaji semula tajuk yang telah kita pelajari dalam tajuk besarnya akidah, iaitu kepercayaan kita, iman kita kepada Allah, kepada Rasul. Ada 6 rukun iman kita. Dan hari ini kita akan berbincang tentang tajuk agung dan mulianya Tuhanku. Baik, dalam Islam kita memegang teguh bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang layak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baiklah, kita teruskan. Perhatikan dan bincangkan. Baiklah, kalau kamu lihat dalam gambar-gambar ini, gambar ini ada pelbagai ciptaan, rekaan. Ada yang buat roket, ada yang buat kapal terbang. Begitu besarnya sistem suria kita. Ada matahari, ada bulan, ada planet Marikh, Mushtari, Pluto, dan sebagainya. Baik. Kita lihat pula bagaimana ciptaan manusia. Manusia mampu mencipta kapal terbang, mampu mencipta jet, roket, kereta yang canggih-canggih. Bagaimanakah kamu membuktikan keimanan kepada Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Jadi apakah maksud kedua-dua ini? Baiklah, maksud Al-Azim bererti Maha Agung. Al-Hamid pula bererti yang terpuji, Maha terpuji. Kalau kamu lihat Muhammad itu, nama Muhammad yang terpuji itu berasal daripada kata akarnya Al-Hamid. Al-Hamid berarti Maha terpuji. Al-Azim maksudnya Maha Agung, paling agung. Nama Al-Azim bermaksud nama Allah yang Maha Agung dari segala sesuatu. Tidak ada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Allah tidak ada siapa yang dapat tandingi. Daripada sebesar-besar ciptaan sampailah sekecil-kecil ciptaan. Kalau kamu lihat paling besar sekali apa yang kamu nampak setiap hari pada waktu siang, ialah matahari. Tak ada orang boleh buat ciptaan yang besar, sebegitu besar seperti matahari. Lihatlah yang paling kecil. Yang paling kecil kamu boleh tengok ialah semut. Macam mana manusia nak menciptakan semut? Nak buat robot sekecil macam semut pun manusia tak mampu. Betul tak? Maha agung ciptaan Allah ni. Allah mencipta segala sesuatu dalam alam ini. Tak ada siapa yang mampu tiru, reka balik ataupun mencipta, menandingi apa-apa yang Allah telah ciptakan. Al-Hamid pula bererti yang Maha terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam melimpahkan, memberikan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Kalau kita lah berjumpa dengan orang bagi kita RM50 atau RM100, kita pujilah orang tu, betul-betul puji. Ataupun orang tu belanja kita makan, kita terima kasihlah kamu, baguslah kamu belanja aku apa semua, betul tak? Tetapi Allah setiap hari memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita nikmat bernafas. Allah menghidupkan kita setiap hari. Setiap hari Allah beri lagi peluang untuk kita hidup. Allah beri lagi peluang, Allah beri lagi nikmat kita untuk melihat. Ada orang yang tak dapat lihat. Allah beri nikmat untuk kita berjalan, buat sesuatu. Allah
Berikan lagi kita keupayaan, kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Ada orang yang tak mampu. Ada orang yang kudung kakinya, kudung tangannya. Ada orang yang sempurna sifat tetapi dia tak larat. Tak ada upaya, dia sakit. Tapi kita setiap hari diberikan oleh Allah nikmat. Nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Seperti contoh oksigen. Seperti contoh nikmat mendengar. Nikmat menghidu, mencium bauan. Nikmat bercakap. Nikmat berjalan. Nikmat melihat. Ini semua kadang-kadang kita lupa. Kita lebih memuji orang lain padahal kita tidak memuji Allah. Padahal Allah lah lebih layak untuk kita puji. Sebab Allah berikan kita segala benda. Semua Allah berikan. Baik. Dalil naqli. Nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil ini apa maksudnya? Dalil ini adalah bukti. Apakah bukti naqli? Apakah bukti yang menyatakan Allah ini betul-betul agung dan yang paling layak dipuji? Okey. Kita baca dialog ini ya. Ustaz, sungguh hebat rekaan saintis di pameran ini. Ustaz tadi menjawab, walaupun rekaan saintis ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberikan mereka, mampu mereka pelbagai rekaan. Ingat Allah yang berikan otak dan minda kepada para saintis tadi. Kita mengakui ada orang mampu mereka sesuatu yang lebih hebat. Ada orang mampu mencipta roket. Tapi mereka lupa. Siapa yang berikan akal kepada mereka? Yang menciptakan kapal terbang, yang menciptakan kapal selam, yang menciptakan kereta canggih-canggih hebat-hebat. Siapa yang menghidupkan mereka? Siapa yang memberikan otak kepada mereka? Keupayaan untuk mereka berfikir. Ada tak orang yang ada otak tetapi tidak boleh berfikir? Ada. Orang yang kita sebut cacat dia punya pemikirannya. Orang yang gila, tidak waras. Allah tarik nikmat berfikir dalam diri mereka. Tetapi para saintis yang Allah berikan, mereka mampu menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Okey, kita baca pula dialog nombor 3. Wah, sungguh maha agung Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Allah Subhanahu wa taala itu dipuji. Ustaz tadi menjawab benar. Oleh itu, setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim, Allah Maha Agung, dan Hamid. Setiap kali dalam Al-Quran kita, dalam bacaan solat pun kita sebut benda ni ya. Jadi budak tadi tanya, apakah dalil nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Dalil nama Allah Al-Azim dan nama Allah Al-Azim ialah Wahuwal Aliyul Azim. Surah Al-Baqarah 255 ayat 255. Maksudnya, dan dia Allah Maha Tinggi, Ali dan Maha Agung. Okey. Dalil nama Allah Al-Hamid pula ialah Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya, daripada surah Hud ayat 73, sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Hamid, Majid lagi Maha Mulia. Bila kita baca benda ni dalam solat, pernah dengar tak bacaan rukuk? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Betul tak? Subhana Rabbiyal, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan Maha Terpuji. Itu kita baca setiap hari. Dan Hamid pula apa? Hamidum Majid. Kita baca tahiyat akhir, betul tak?
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okey. Seterusnya, apakah kepentingan? Kenapa penting untuk kita beriman? Apakah kepentingannya untuk kita beriman kepada nama Allah yang azim, maha agung dan hamid, maha terpuji ini? Yang pertama, supaya kita ini merasai keagungan Allah. Pernah tak dalam solat kita rasa dalam solat itu khusyuk? Kalau tak pernah, inilah masanya kita mendalami, memahami maksud nama Allah ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab setiap hari Allah berikan kita nikmat. Nikmat rezeki itu bukan semata-mata daripada wang tunai, bukan daripada duit. Oh, ada duit banyak baru kita diberi nikmat. Tidak. Nikmat ini macam-macam. Allah berikan kita peluang untuk bernafas. Dalam COVID-19 ini Allah elakkan, Allah lindung kita daripada wabak COVID. Itu juga adalah nikmat. Kita layak memuji Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kita sebut Alhamdulillah. Allah yang maha terpuji. Kita puji Allah. Dan Allah itu maha agung. Daripada semua ciptaan yang ada dalam dunia ini, tak ada siapa yang mampu menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepentingan. Yang keduanya, kita akan membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sebab apa? Kita sedar, hebat mana pun kita, bagus mana pun kita tidak dapat menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mengakui dan juga beriman bahawa Allah itulah yang maha agung, tak ada lagi yang lebih hebat daripada Allah, kita akan rendah diri. Oh, aku ni hebatlah juga. Tapi sebenarnya Allah lebih hebat. Kenapalah aku nak membangga diri, meninggikan diri? Ada lagi Allah yang lebih hebat daripada aku. Padahal Allah lah yang memberikan aku nikmat untuk berfikir supaya aku jadi hebat macam ni. Ingat kalau kita dah jadi pandai, jangan kita berlagak dengan orang lain. Padahal Allah yang berikan kita akal. Okey. Seterusnya, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Ingat, kita kena berterima kasih kepada Allah. Kita terima kasih. Orang yang membantu kita, kita berterima kasih. Sebab kita perlu menanamkan sifat dalam diri kita. Kalau orang bantu aku beri terima kasih. Kalau orang bantu aku akan cuba untuk bantu orang lain pula nanti. Allah, kita puji Allah setiap hari. Seterusnya, berusaha untuk membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Melazimi sikap rendah diri dan tidak sombong. Ingat, Allah paling agung. Selalu memuji Allah dengan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Walhamdulillah. Dan kalau kamu nak tahu, sebagus-bagus ucapan sebelum kita berdoa ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya kami ini, aku ini menzalimi diri kami sendiri. Kita mengaku yang kita zalim kat diri kita. Kita buat dosa setiap hari. Kita zalim kepada diri kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah dan kita mengakui bahawa Allah lah yang paling agung dalam alam semesta ini. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita amalkan sama-sama. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimah yang ringan disebut di lisan, di mulut kita ringan, namun dia berat di timbangan, maksudnya berat pahalanya. Dan kedua-duanya dicintai oleh Allah, iaitu ucapan Subhanallah
wa bihamdihi, dan juga subhanallahil azim. Jadi kita boleh amalkan dua-dua ini. Kita sebut sahaja subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan pujian baginya, wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kita ucapkan setiap hari. Okey? Seterusnya kita lihat bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Saya seorang Muslim yang taat. Ingat, kita percaya dan kita yakin kepada Allah, kita kena pegang. Jadi beramal solehlah kepada semua orang. Setiap hari kita buat sesuatu, kita lakukan dengan amal yang soleh. Jauhkan maksiat. Sentiasa bertawakal. Tawakal ni apa? Serahkan kepada Allah. Tetapi ingat, tawakal yang kita sebut ini bukan kita serahkan kepada Allah bulat-bulat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak periksa. Moga-moga aku bertawakal lah. Aku minta kepada Allah supaya berikan aku keputusan yang hebat. Tapi sebelum periksa dia tak usaha pun. Dia tak mulang kaji. Dia tak buat latihan. Macam manalah Allah nak tolong? Sebab setiap sesuatu perlukan usaha daripada diri sendiri. Okey? Seterusnya saya syukur dengan nikmat Allah. Mengagungkan kehebatan Allah. Menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Kita ada tangan, kita ada kaki, kita dapat melihat, kita dapat mendengar. Kita gunakan setiap nikmat yang Allah beri untuk kebaikan kepada setiap orang. Ingat, kamu nak jadi apa pun selepas ini, tak ada masalah. Kamu nak jadi doktor, tak ada masalah. Nak jadi engineer, nak jadi arkitek, kamu nak jadi pakar bedah, kamu nak jadi ahli animasi, kamu nak jadi YouTuber, tidak ada masalah. Tetapi ingat, jadilah doktor yang bersyukur dan juga mengagungkan Allah. Jadilah arkitek yang penuh dengan ilmu agama. Jadilah doktor ataupun jadilah engineer yang penuh dengan ilmu agama. Bila orang suruh solat jadi imam, boleh kita jadi imam. Kamu nak jadi apa pun tak kisah. Kamu jangan fikir, ustaz je lah yang pandai ilmu agama. Dia ustaz tak apalah, dia memang kena pandai ilmu agama. Tidak, semua orang perlu pandai ilmu agama. Bukan ustaz sahaja yang nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga. Jadi semua orang perlu tahu ilmu agama. Okey? Baik, setakat itu sahaja kita punya kelas pada hari ini. InsyaAllah kita ulang kaji lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Baiklah, ingat tajuk-tajuk ni semua kita dah belajar. Kita ulang kaji sahaja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.